لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang diberikan saudara pengurus majlis, tuan imam, tuan-tuan, puan-puan sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpah kurnianya sama-sama dapat kita berhimpun pada malam ini untuk mengingati peristiwa Maulidur Rasul, iaitu ulang tahun kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian, memang sudah menjadi kebiasaan orang-orang Melayu Islam di tanah air kita, bila sampai pada 12 Rabiul Awal kita sambut Maulidur Rasul. Yang kadang-kadang dah habis, dah tarikh pun kita sambut juga, tak apalah. Yang penting nak mengambil pengajaran daripada sejarah yang berlaku ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Untuk pengetahuan kita bersama, tuan-tuan sekalian, 12 Rabiul Awal mencatat 3 peristiwa penting yang berlaku ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya setakat Maulidur Rasul, iaitu kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga peristiwa hijrah yang kita selalu sambut pada bulan Muharram sebenarnya berlaku pada tanggal 12 Rabiul Awal. Nabi keluar daripada rumahnya di Mekah menuju ke Madinah hidup pada tanggal 12 Rabiul Awal. Dan yang ketiga iaitu peristiwa detik terakhir kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda juga wafat pada tarikh 12 Rabiul Awal selepas daripada solat subuh. Jadi ini 3 peristiwa yang berlaku ke atas baginda, yang mana selalunya kita hanya sambut Maulidur Rasul. Kita jarang menyambut tarikh kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus insya-Allah pada hari ini kita berbincang berkaitan dengan tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan ke muka bumi ini, yang mana kita tahu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi sebagai contoh dan ikutan kepada kita. Yang pertama, tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini tidak lain tidak bukan iaitu sebagai rahmat kepada seluruh penduduk alam. Yang mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Anbiya ayat 107. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami turunkan kamu, tidak kami utuskan kamu wahai Muhammad ke muka bumi ini illa rahmatan lil alamin, melainkan kamu sebagai rahmat kepada seluruh penduduk alam. Alam ni ada banyak, tuan-tuan sekalian. Kalau dalam kaedah tauhid kita belajar ma huwal alam. Apa itu alam? Al-alam huwa ma siwallah. Alam itu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada alam tumbuh-tumbuhan, ada alam haiwan, alam manusia, alam jin, alam malaikat. Kemudian kita ada alam jamadat. Alam jamadat artinya tentu sekalian benda-benda beku, seperti kipas angin, lampu, tiang. Ini disebut sebagai alam jamadat. Semua alam. Tentu sekalian, kita lihat bagaimana perbezaan Nabi dengan Nabi-Nabi sebelumnya. Nabi-Nabi sebelumnya hanya diutus kepada bangsa mereka sendiri. Nabi Ismail misalnya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala hanya khas kepada orang-orang Arab. Nabi Allah daripada Nabi Allah Yaqub sehingga kepada Nabi Ismail sehingga Nabi Isa alaihissalam, semuanya diutus kepada Bani Israel. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam istimewa, tuan-tuan sekalian, bukan setakat kepada Bani Ismail, yakni orang-orang Arab, tetapi juga kepada Bani Israel. Bukan setakat kepada Bani Israel, sehingga kepada Bani Melayu, Bani Jawa, Banjar, Bugis, semua sekali.
Ya, Nabi diarah untuk menyeru mereka dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah ada di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang berdakwah sehingga ke negeri Cina. Sudah ada di antara mereka yang sampai ke Parsi, ke Rom. Ini tuan sekalian adalah rahmat yang dibawa oleh Rasulullah tadi, bukan setakat kepada bangsa-bangsa tertentu. Sebab dulu ada orang sebut tuan sekalian, kata dia apa? Bahawa Nabi ni hanya kepada orang Arab saja. Dan baru-baru ni ada tuan sekalian. 3-4 hari lepas saya dimaklumkan oleh satu orang sahabat yang kerja di bahagian penyelidikan, Jabatan Agama Islam, bagaimana menangkap satu kumpulan ajaran sesat tuan sekalian. Dan dia mengatakan apa? Kata dia, kamu buat apa ikut Muhammad? Muhammad itu orang Arab, dia hanya diutus kepada orang Arab. Kita ni orang Melayu, kena cari Nabi Melayu tuan sekalian. Dia kata, ustaz ni kata dia, ada Nabi tak? Ada kata dia, pernah nampak? Tak pernah nampak. Oh, tak pernah, makna tak ada Nabi. Kita orang ada Nabi kata dia. Dia boleh tunjuk tok guru dia yang sesat dulu tuan sekalian. Ini berlaku. Bahkan bukan setakat itu tuan sekalian, sehingga dia ambil Quran, hempas Al-Quran dan dipijak-pijak di depan pegawai agama kita tuan sekalian. Sampai begitu sekali. Tidak mendapat rahmat. Kerana apa? Tidak menjadikan Nabi SAW tadi sebagai ikutan. Dia tak mau dah ikut Nabi. Banyak tuan sekalian orang seperti ini. Sebab tu kita nak bagi tahu bahawa Nabi diutus bukan hanya kepada satu-satu bangsa, tetapi kepada seluruh umat manusia. Bahkan bukan setakat kepada manusia tuan sekalian, sehingga kepada jin. Kan kita dengar tuan sekalian kisah bagaimana suatu hari Nabi SAW duduk di dalam sebuah masjid yang sekarang orang kenali masjidnya sebagai Masjid Jin. Itu di Mekah tuan sekalian. Tuan carilah seluruh dunia ni, kalau ada masjid namanya Masjid Manusia, tak jumpa tuan sekalian. Tapi Masjid Jin ada. Itu istimewa jin ni. Kemudian surah pula yang diturunkan surah Jin. Allah Ta'ala berfirman, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafaru minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa'amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada. Shadaqallahul azim. Sesuai apa kata Allah Ta'ala, Qul uhiya ilayya, katakan wahai Muhammad, tatkala mana diturunkan, diwahyukan kepadaku Al-Quran, beberapa nafar. Nafar artinya beberapa individu. Ada individu jin mendengar ayat Quran dibacakan. Apa kata jin? Qalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Sesungguhnya kami mendengarkan Al-Quran dibacakan, kami merasa takjub, merasa hairan tuan sekalian. Ini bukan cakap-cakap manusia biasa. Ini bukan kata-kata jin. Ini kata-kata Tuhan yang tidak sama dengan manusia. Ini Al-Quran. Maka apa berlaku tuan sekalian? Qalu inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa'amanna bih. Kata jin tuan sekalian, Quran yang sifatnya yahdi ila rusydi, menunjukkan jalan yang benar, menunjukkan jalan yang lurus, membawa manusia jin ke arah jalan kesejahteraan. Sebab kandungannya semuanya menyuruh kebaikan dan mencegah daripada melakukan kerosakan di muka bumi ini. Fa'amanna bih, maka kami pun terus beriman kepada Al-Quran tadi. Walan nusyrika bi rabbina ahada, dan tidak sekali-kali kami akan mensyirikkan Tuhan kami dengan sesuatu apapun. Sekalian tengok dia berjanji pakai perkataan lan. Dalam bahasa Arab itu sekalian perkataan lan dia ada makna khas. Dia itu disebut sebagai adat nafi. Adat nafi ni ada banyak sekalian. Mim alif itu makna tidak. Ya, lam alif itu makna tidak. Kemudian lam mim jazam, lam jazam itu pun makna tidak. Tetapi lan ini juga makna tidak, cuma bezanya begini tuan sekalian. Kalau lam alif ataupun ma ataupun lam, itu maknanya kadang syirik, kadang tak syirik. Kadang sesat, kadang tak sesat. Bila sebut guna perkataan lan, artinya tidak sekali-kali akan syirik. Semenjak kami masuk Islam, kata jin, kami tidak akan syirik sampai bila-bila. Maknanya sampai mati. Mereka tidak akan syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan sekalian, apa yang menarik perhatian kita ialah, kalau dulu selalu kita sebut, tok guru kita sebut apa? Sebaik-baik jin, sejahat-jahat manusia. Maknanya manusia paling baik tarafnya sama, jin paling baik tarafnya sama dengan manusia paling brutal kat muka bumi ni tu sudah. Jin paling baik sama tarafnya dengan manusia paling samsing, paling gedebe kata orang Kelantan. Paling jahat itu jin paling baik tu sudah. Tapi kalau kita lihat daripada ayat ini, tuan-tuan tengok, sejahat-jahat jin, seganas-ganas jin, sebrutal-brutal jin tadi, baca Quran tuan-tuan sekalian, Masya Allah, hatinya jadi lunak tuan-tuan sekalian, lembut, masuk Islam. Yang kita ni yang aku jadi orang tuan-tuan sekalian yang lembut, dengar ayat Quran, relax je tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang dengar azan pun, hayya ala salah.
nanti dululah. Kan macam tu. Hayya 'alal falah. Imam dengan Bilal ajalah. Itu yang dekat dalam masjid surau tinggal 2-3 orang itu tu sekalian. Ada satu surau dia pergi lagi tu sekalian, merangkap. Dialah imam, dialah Bilal, dialah makmum. Saya merangkap Ustaz yang sini, itu bagus. Pahala banyak. Ya. Semua orang datang nak datang surau tak macam mana tu sekalian. Azan tunggu 10 minit setengah jam pun tak datang juga orang. Sembahyang sendiri. Itu kita kadang-kadang walaupun dah baca Quran, faham contohnya dengan Quran tadi, berpanggil lagi Quran itu sekalian, bukan main canggih. Tapi kita tak mau ikut Quran. Itu yang akhirnya hatinya jadi keras. Bahkan manusia tadi bukan setakat lebih teruk daripada jin, bahkan lebih teruk daripada setan. Itu berhati-hati itu sekalian. Baik, itu rahmat sebahagian. Ada lagi rahmat yang lain itu sekalian. Yang mana kita lihat, yaitu rahmat Nabi SAW kepada seluruh penduduk alam, bukan setakat manusia, jin, sehingga kepada haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Betul sekalian, ketika mana Nabi dilahirkan, ketika mana Nabi dilahirkan, memang menjadi kebiasaan orang-orang yang berada di dusun, di kampung-kampung, mereka ini akan mencari anak-anak angkat sebagai anak susuan mereka. Pergi bandar, cari anak-anak kecil, ambil upah menyusukan anak. Maka bersama mereka, tuan-tuan sekalian, iaitu kumpulan ataupun kabilah Bani Asad, iaitulah Halimatus Sa'diyah bersama rombongannya datang cari anak angkat tuan-tuan sekalian. Sampai di kota Mekah, mula-mula sekali jumpa memang jumpa Muhammad. Tengok wajah Muhammad, suka tu sekarang, cute. Minat sangatlah. Macam orang sekarang tu kan, tengok anaknya cute sangat sampai geram sangat, dipijak-pijak sampai mati. Agaknya gitulah tuan-tuan sekalian. Kesian manusia zaman sekarang sudah tidak jadi manusia tuan-tuan sekalian. Dengan anak sendiri, orang kahwin 5-6 tahun tak dapat anak, susah hati tuan-tuan sekalian. Yang dapat anak senang-senang pijak anak mereka tuan-tuan sekalian. Masya-Allah. Anak dipijak, anak umur 2 tahun dia reti apa tuan-tuan sekalian. Yang kemudian daripada itu umur 5 bulan tuan-tuan sekalian. Masya-Allah. Yang baru-baru ni keluar kat surah Abad, budak tu jentik hidung bapak dia tak reti. Itu sebab saya cadangkan, kalau nak wrestling cari yang setara dengannya tuan-tuan sekalian. Kalau umur lebih kurang 30, cari lebih kurang 30 juga, panggillah Pak Imam suruh jadi referee. Kalau tidak sampai berpuluh-puluhan pula. Wrestling itu jangan dah puasa tidak dah. Okey, balik. Esok tak puas hati nak wrestling lagi datang, jangan lawan dengan budak kecil. Ini tuan-tuan sekalian, sampai bukan setakat itu orang diserika. Agak dikurangkan lah tu kat rumah, orang diserika. Kesian tuan-tuan sekalian Nirmala tu, puting susunya tu cabut dua-dua tuan-tuan sekalian. Cuba bayangkan kalau dia berkahwin nanti bagaimana dia nak menyusukan anaknya. Ini kezaliman yang dilakukan oleh manusia, yang disebut oleh Dr. Yusuf Qardawi, kadang-kadang manusia ni lebih teruk daripada binatang. Bahkan dalam Quran pun sebut, kalau manusia ni tidak mau menggunakan hati untuk memahami agama Allah Ta'ala, tidak mau menggunakan telinga untuk mendengar perkataan-perkataan Quran, perkataan sunnah Nabi SAW, perkataan baik, tidak mau menggunakan mulut untuk bercakap benda-benda yang baik. Apa Allah Ta'ala sebut dalam Quran? Ulaika kal an'am. Mereka semua umpama binatang ternakan. Balhum adal, bahkan lebih sesat daripada binatang ternakan. Itu diulas tuan-tuan sekalian oleh Dr. Yusuf Qardawi dalam kitabnya Berita-Berita Iman Dalam Kehidupan. Apa Dr. Yusuf Qardawi kata? Dr. Yusuf Qardawi sebut ada dia, binatang ternakan itu walaupun dia sesat, disembelih, boleh buat korban, boleh buat akikah. Kalau orang sesat boleh ke? Sembelih pun tak ada siapa nak makan tuan-tuan sekalian. Hidup pun tak guna lah. Sebab tu Dr. Yusuf Qardawi sebut apa katanya? Katanya tuan-tuan sekalian, kalau kalian membaca ayat Quran sampai kepada ayat-ayat berkaitan dengan haiwan, ambil perhatian kerana banyak pengajarannya. Memang benar. Satu saya sekarang kadang-kadang tuan-tuan sekalian, siapa yang kat rumah dia ada astro, cuba 1 malam 2 malam ni tuan sekalian relax. Jangan ngaji dengan channel 40, 41, 42 tu. Tukar channel buat hari ni. Channel apa? Channel 51, 52. Tuan sekalian, channel 51 Animal Planet. Channel 52 itu National Geographic. Kita lihat bagaimana kajian terhadap haiwan yang dibuat oleh orang-orang barat. Kita lihat bagaimana gajah. Gajah ni, kalau mengamuk tu satu kampung habis. Ranak rumah dikerjakan dengan belalai dia tu. Pokok-pokok pisang, pokok-pokok habis, mati dipijak-pijak dengan dia. Tapi tu sekalian, pernah tak gajah pijak saja-saja anak dia? Saja tunjuk hebat. Anak kecil dipijak. Tak pernah tu sekalian. Harimau, singa tu sekalian yang boleh makan orang tu. Dia tak pernah gigit-gigit anak dia saja-saja. Gigit sikit cedera, seronok. Tak ada. Tapi manusia kenapa buat gitu? Kadang-kadang manusia tadi lebih teruk lagi daripada haiwan. Sebab tu belajar tentu sekalian daripada kehidupan alam ni tadi. Itu yang selalu disebut dalam Quran, afala tatazakkarun, kamu tak ingat ke? Afala tatadabbarun, kamu tak mengambil perhatian ke? Kamu tidak menghayati ke dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala?
Bila disebut ayat, ayat itu sekali dalam Quran ni dia ada dua makna. Satu, ayat yang berbentuk ayatul kauniyah. Ayat itu tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala dalam bentuk kejadian alam ini. Tengok awan, kita kenal Allah Ta'ala. Yang kedua baru disebut ayatul Quran, iaitu tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala melalui Al-Quran. Jadi kalau masukkan ayat bukan Al-Quran semata-mata. Kita keluar daripada rumah, tuan-tuan sekalian tengok langit. Langit indah, Allah Ta'ala maha indah. Kita maknanya melihat alam, kita makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu barulah menjadi orang-orang yang benar-benar memahami agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, tuan-tuan sekalian, tengok baby nama Muhammad ni comel, tuan-tuan sekalian. Minat bagi tahu bang, kalau gini kita ambil saja Muhammad. Suami bagi tahu Lima, cuba tanya siapa bapaknya, di mana dia. Tanya tuan-tuan sekalian. Ni siapa bapaknya? Namanya Abdullah. Mana Abdullah? Wahai Lima, Abdullah sudah meninggal ketika mana Muhammad dalam perut ibu. Maka suami bagi tahu Lima, kalau gitu kita balik tak usah ambil. Kenapa pula bang? Yalah, kita datang kan nak kerja, nak ambil baby ni, budak ni, kita nak ambil upah nyusukan. Jadi kalau anak yatim siapa nak bayar? Oh ya, tak ya juga, tak jadi tu sekalian ambil. Maka suami cadangkan cari orang lain. Cari keliling Mekah ni tu sekalian tak jumpa. Memang Allah Ta'ala sudah takdirkan bahawa Halimah mesti bawa balik Muhammad ke perkampungannya. Dan menjadikan sebagai anak angkat. Ini tu sekalian tengok, Allah Ta'ala itu menguasai segala-galanya. Kita tidak boleh melebihi takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu dalam rukun iman salah satunya yaitu percaya kepada qadar dan qadar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu jangan main kalau-kalau. Saya dengar tuan-tuan sekalian, ada orang buat ulasan berkaitan teman kita yang meninggal baru ini kena panah petir. Tu saudara kita tu yang kena panah petir, jadi orang komen dekat kedai kopi Sembang. Apalah budak-budak ni musim hujan pergi naik apa ni gunung kan kena panah. Kalau tak naik kan tak kena panah. Pandai-pandai betul tu sekalian. Kalau dia tahu dia nak kena panah petir, confirm dia tak naik. Lebih baik dia duduk dalam majlis Maulidur Rasul kan. Kena panah ketika mana dia baca ceramah lagi baik. Tapi dia tak tahu. Memang sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala dia akan dipanah petir di situ sebab tu dia pergi. Kita pandai-pandai. Kita tengok anak kita balik aksiden. Kan bapak dah bagi tahu jangan naik motor laju-laju. Kalau tak laju tadi kata aksiden. Belum tentu tu sekalian berapa ramai orang yang naik motor pelan kena aksiden juga. Tapi artinya berjaga-jaga. Tapi kita tak boleh kalau sudah berlaku kalau kalau kata pergi kan tak aksiden. Boy, tentu sekalian dia lebih daripada Tuhan pula dia tahu. Belum tentu. Kadang-kadang kita kan jagalah keselamatan di jalan raya. Naik kereta jangan laju-laju. Kita pelan juga disondol daripada belakang dengan orang. Tu macam mana pula? Takkan kita kata kalau gitu lebih baik laju. Dah, orang Melayu ni gitu tu sekalian. Dia kalau satu hal, yang keduanya nasib baik. Aksiden, meninggal, nasib baik mati. Kalau tak mati, teruk dia patah-patah badannya tu. Jangan main-main, letak besi. Itu kalau kena petir bergogor tu sekalian badannya. Bila aksiden, patah-patah dia tak mati. Nasib baik patah-patah. Kalau mati susah nak bini siapa nak bagi makan. Ini nasib baik dia banyak sekalian orang Melayu Islam ni. Canggih dia tu tadi. Baik. Cari tentu sekian tak jumpa juga. Maka Lima kata gini lah, kita ambil sajalah Muhammad. Tak baik kita balik, cari rezeki tak dapat, kita dah patah balik. Kita ambil saja Muhammad, boleh jadi ada rahmatnya, ada berkatnya. Jadi ambil tentu sekian Muhammad bawa balik. Rupanya benar apa yang dikatakan oleh Halimah ni tentu sekalian. Yang berlaku ketika itu di perkampungan Bani Asad ialah kemarau panjang. Tumbuh-tumbuhan habis, coklat-coklat dah tentu sekalian mati, bukan kuning lagi. Mati semua. Haiwan-haiwan pun sudah kurus kering. Ada yang tak larat bangun nak makan, tak boleh mengeluarkan susu dan tidak ada dagingnya, tinggal kulit dengan tulangnya tentu sekalian. Tapi pada hari di mana Muhammad sampai di perkampungan Bani Asad, kemudian hujan turun dengan lebatnya. Tadi tumbuh-tumbuhan yang sudah kuning, yang sudah coklat mati itu sekalian kembali menghijau. Keesokan paginya haiwan-haiwan bangun tentu sekalian pergi makan rumput-rumput dan tumbuhan yang kembali menghijau tadi. Pada petangnya balik dengan kantong-kantong susu yang penuh. Dagingnya kembali gemuk terus sekalian dalam sehari saja. Macam kita lah kan, pergi kursus 2-3 hari balik kan gemuk kedempul terus sekalian. Kursus sekarang kursus makan. Kita tengok kan, 7.30 pagi sarapan pagi, 10.30 pagi minum pagi, belum sempat lapar lagi, 12.30 makan tengah hari, 4.30 minum petang, 6.30 makan malam, 10.30 sebelum tidur sempat melantak lagi terus sekalian. 10.30 malam tu minum malam. Mana tak balik gemuk kedempul terus sekalian. Kuliah subuh pun tak bangun dah. Qiyamul lail pun tak ada, niat mulai dia. Tak bangun dah malam.
tidur malam saja. Tinggal urus dia yang bangun mana. Budak-budak ni tak bangun qiyamul lail. Balik bulat kita teruskan. Isteri pun tak kenal ini betul ke suami aku ni. Lain macam pergi dulu kura-kuringnya teruskan. Tu. Jadi sekali itu rahmat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tuan-tuan ada satu rahmat yang dikhususkan kepada manusia dan jin ini yang Allah Ta'ala bawa. Suatu manusia dengan jin dia serupa tuan-tuan daripada segi akidahnya, syariahnya, akhlaknya. Sebab tu jin boleh kahwin dengan manusia. Aku nanti kita nak poligami, satu lagi isteri tahu tu sekalian cari jin. Jadi isteri tak nampak. Itu dalam mazhab kita Syafi'i boleh berkahwin dengan jin, cuma tidak digalakkan sebab cara kehidupan jin ni dia tak sama dengan manusia. Cari orang sudahlah, buat apa nak cari jin. Baik tuan-tuan sekalian, ada satu rahmat yang dihaskan untuk manusia dan jin, iaitulah satu rahmat yang besar yang dibawa oleh Rasulullah, iaitulah Al-Quran. Yang kita baca dalam Quran apa? Allah Ta'ala sebut, wa nunazzilu minal Qur'anu ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran itu sebagai penyembuh dan menjadi rahmat kepada orang-orang yang beriman. Jadi penyembuh bagaimana tuan-tuan sekalian? Yaitu Al-Quran menyembuh penyakit-penyakit zahir dan penyakit-penyakit batin. Kita pening kepala tuan-tuan sekalian, makan Panadol tak baik. Cuba sekali-sekala ambil air, baca Fatihah, tiup selawat syifa, minum tuan-tuan sekalian. Baik, alhamdulillah. Itu jadi penyembuh penyakit zahir. Tapi kalau kita tak belajar tak jadi juga tuan sekalian. Kadang-kadang satu baldi 2 timba. Tak baik juga kepala, pening tambah tuan sekalian. Itu dia kena belajar. Kena ada tok gurunya, ada ijazah. Itu insya-Allah boleh. Itu disebut syifa. Menggunakan ayat-ayat Quran. Sebab tu saya nak beritahu tuan-tuan sekalian, kalau ada orang mengatakan, oh ustaz tu buat air jampi penipu, ini tuan-tuan sekalian akidah dia ada problem. Sebab Quran sebut boleh jadi penyembuh. Tiba-tiba kita mana-mana kata, ustaz tu penipu, jampi guna ayat Quran. Hati-hati tuan-tuan sekalian. Cuba kalau tak tahu, itu saya sebut, kalau tak tahu bertanya. Jangan mandai-mandai. Yang ada pandai sikit, mandai-mandai, banyak rosak agama tuan-tuan sekalian. Dalam kitab Fathul Bari tuan-tuan sekalian, iaitu syarah kepada Sahih Bukhari, yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di sana ada satu bab, tajuknya apa? Babur Ruqyah. Bab Ruqyah maknanya, Ruqyah tu artinya jampi mentera. Mana kalau isteri kita tu nama kat rumah Siti Ruqyah, balik kan kita panggil jampi tu. Ruqyah tu makna jampi tuan-tuan. Jadi tuan-tuan sekalian, bab jampi mentera di sana membincangkan soal boleh ke tidak menjampi menggunakan ayat Quran. Jadi ijma' ulama menyebut bahawa harus hukumnya menjampi dengan Quran kerana warid dengan hadis. Betul siapa kata Aisyah? Aisyah cerita dalam kitab tersebut, kata Aisyah, ketika mana Rasulullah masih hidup, Rasulullah sering menjampi teman-teman sahabat-sahabat yang sakit. Sayyidina Ali terus sakit dalam peperangan Khaybar, dia sakit mata. Ketika pagi di mana Nabi nak lantik dia jadi panglima perang, dia tak muncul. Nabi tanya mana Ali, sahabat-sahabat beritahu dia dalam kemah, wahai Rasulullah, kenapa tak datang? Dia sakit mata. Adik kalau gitu suruh datang. Maka Ali pun datang menghadap Rasulullah. Sekalian Nabi baca ayat Quran, ayat tertentu, jampi tiup pada matanya. Baik masa itu juga tuan-tuan sekalian. Kemudian satu masa Rasulullah bersama Abu Bakar duduk dalam busur ketika mana dalam perjalanan nak hijrah. Abu Bakar tangannya dipatuk oleh ular bisa tuan-tuan sekalian. Dalam pula. Maka Rasulullah bangun, Rasul baca ayat Quran, dijampi tiup pada tangannya. Baik tuan-tuan sekalian. Maka apa lagi kata Aisyah, bahkan Rasulullah pernah disihir dengan orang kafir tu sekalian. Disihir. Maka Allah Ta'ala menurunkan kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas itu sebagai ibadah. Jadi kalau sebab tu ulama menggariskan untuk kalau kita nak tidur, dia baca 4 kul. Di antaranya kul ya ayyuhal kafirun, kul huwallahu, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Itu kita tiup pada tangan, sapu pada badan supaya menghindarkan daripada terkena sihir. Sekarang ni banyak orang kena sihir tuan-tuan sekalian. Orang dulu yang kena sihir ni orang jahat tuan-tuan sekalian. Sebab dia jahat sangat, berdebel sangat ni. Datang satu orang, 2 orang, dia bantai tiba yang berikan dia tu. Tak ada siapa boleh kalahkan dia. Gangster. Jadi cari bomoh, santau dia tu sekalian, dia mampus dia. Tapi hari ni ramai orang baik-baik kena santau tuan-tuan sekalian. Ada kawan saya tu sekalian, kerja pejabat agama tu, dah berapa bulan tu kena santau. Ketuk belakang ni keluar kaca tuan-tuan sekalian. Bila dia kena, anak saudara tolong, anak saudara bawa dia pergi berubat, saudara-saudara anak saudara pun sekarang ni kena tuan-tuan sekalian. Tengok orang baik-baik sekarang kena santau. Sebab tu kalau boleh cari pendidik. Banyak tu sekarang pendidik yang diajar oleh para ulama. Antaranya kita boleh baca ayat kursi 17 kali. Satu hari tuan-tuan sekalian
Pagi baca 17 kali, petang lepas asar 17 kali, malam sebelum tidur 17 kali. Niat 4 perkara. Niat supaya Allah Ta'ala lindungi kita, keluarga kita, harta kita, dan juga kalau sekiranya yang datang itu penyakit tadi disebabkan oleh jin ataupun manusia, minta Allah Ta'ala kembalikan balik benda tu tadi kepada orang yang buat. Biar dia rasa sikit. Kita dia merasa tak cik tu sekalian, sekali dia kena juga. Baru dia merasa, oh macam ni rupanya sakit kena santau. Padan muka dia. Kemudian sekalian kata Aisyah lagi, maka ketika mana Rasulullah sakit hampir wafat, kan masa pada daripada hari Khamis, iaitu 8 Rabiul Awal, 8 Rabiul Awal nak menuju sampai kepada 12 Rabiul Awal tu, iaitu hari Khamis menuju ke hari Isnin. Nabi ketika itu sering sakit, elok balik, sakit, elok balik. Maka kata Aisyah, akulah yang menjampi sebagaimana jampi yang diajar oleh Rasulullah. Jadi ketika itu Rasulullah kadang-kadang tak boleh baca. Jadi Aisyah baca, tiup pada tangan Nabi, dipusing ke seluruh badan. Maka katanya, apabila Rasulullah telah wafat, kami menjampi sebagaimana jampi yang diajar oleh Rasulullah. Tengok tu, Aisyah pun ikut jampi yang diajar oleh Rasulullah. Tiba-tiba orang zaman moden kata tak boleh jampi pula. Itu yang pelik tu. Tetapi kalau jampi itu bukan menggunakan ayat Quran. Itu ada perselisihan dan dua pandangan. Pandangan yang pertama mengatakan boleh tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Kita mesti faham mentera yang dibaca, dan yang keduanya mentera tersebut tidak lari daripada akidah Islam. Ayat itu dibenarkan. Tetapi sekiranya kita tak tahu apa makna mentera itu, maka itu hukumnya haram kerana dibimbangi, dia merosakkan akidah. Jampi itu sekarang. Marang Prabu Kepunden, marang Skeper. Tak reti pun apa maknanya. Tu jangan main-main. Saya pun tak tahu bahasanya itu sekarang. Jadi contoh boleh lah. Tapi kalau kita tengok cerita Alibaba tu, dia nak buka pintu tu, dia baca apa? Niat ingsun mata kaci semar ngising. Dia pun buka. Oh, boleh buka pintu ngising ni ya. Dia tak tahu bukan ngising tu apa makna. Rampung ngising smart film. Rupanya dia nak bagi tahu, lepas ngising terus film tu. Ngising tu artinya berak. Lepas berak terus tidur. Itu bahasa Jerman tu Islam. Orang Melayu dia tak faham. Itu keturunan saya tahulah tu, saya Jerman. Jerman Timur. Bukan yang dekat barat sana, bukan. Baik. Ini terus lihat yang disebut jampi tadi itu untuk menyembuhkan penyakit-penyakit luaran, penyakit zahir. Ini dibenarkan dalam Islam. Sebab tu Quran boleh menjadi penyembuh kepada penyakit-penyakit zahir. Yang keduanya, Quran menjadi penyembuh kepada penyakit-penyakit batin. Penyakit batin macam mana? Penyakit hasad, dengki. Dengki dengan orang, tuan-tuan sekalian. Pantang nampak orang lebih, kita pun nak lebih juga. Tuan-tuan sekalian, dalam Islam hasad ada waktunya dibolehkan. La hasada illa fisnataini. Tidak boleh hasad kecuali pada dua keadaan. Ada dua je boleh. Apa keadaannya tuan-tuan sekalian? Pertama sekali, kita dengki dengan orang yang ada harta. Tengok orang ada harta, kita dengki, pakcik tu duit banyak selalu derma. Aku nak berusaha macam pakcik tu, cari duit banyak-banyak supaya aku dapat berderma. Ini dibenarkan. Tapi ada kalanya tak dibenarkan. Bila? Tengok, kereta Mercedes 2-3 biji ni, kalau balik kampung mesti ada yang tinggal satu. Rompak, dia rompaknya tu sekarang bila pakcik balik kampung. Yang itu tak dibenarkan. Yang keduanya, iaitu dengki dengan orang yang ada ilmu. Lalu dia bercakap menurut ilmu, beramal mengikut ilmu, berhukum mengikut ilmu. Aku kalau jadi macam pakcik tu lah, ada ilmu, kan bagus, boleh beramal. Aku nak belajar, cari ilmu macam pakcik tu. Itu boleh. Tapi yang tak boleh dengki tu sekian. Ada waktunya, dengki juga. Ustaz ni makin lama makin ceramah makin ramai pula pengikutnya. Kita gam Ustaz. Itu dah. Dia tolong gam Ustaz. Yang ni tak dibenarkan. Yang ni dengki jahat itu sekian. Yang ni tak dibenarkan. Yang itu tidak dibenarkan tuan-tuan sekalian. Jadi kita kena tahu mana yang boleh, mana tidak. Jadi Quran datang menceritakan bagaimana orang-orang yang berhasad dengki ini akan dicampakkan dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Penyakit takabur, riak, tuan-tuan sekalian. Masya Allah, ada harta sombong tunjuk ke orang. Tuan-tuan sekalian, harta banyak belum tentu Allah Ta'ala sayang. Kalau kita nak banding banyak, kita lawan dengan Korun lah. Korun itu tuan-tuan sekalian, Masya Allah, hebat. Orang menyangka Korun ni asalnya orang jahat. Korun ni asalnya orang baik. Kalau kita baca dalam kitab Bidayatul Hidayah, permulaan dan pengakhiran, daripada cerita mula sebelum alam dicipta oleh Allah Ta'ala tu, Ibnu Katsir cerita tu sekalian.
manusia dengan jin, siapa dulu diciptakan, macam mana cipta jin, macam mana cipta manusia, itu cerita dalam kitab Hidayatul Hidayah. Sampai bab mengenai Qarun itu cerita. Siapa Qarun? Ada riwayat menyebut Qarun ini adalah paman kepada Nabi Musa. Ada riwayat menyatakan Qarun adalah sepupu Nabi Musa. Tapi pandangan yang paling kuat, Qarun adalah sepupu Nabi Musa alaihissalam. Jadi bila sepupu Nabi Musa membesar bersama Nabi Musa, bila Nabi Musa dapat wahyu, ngaji dengan Nabi Musa sekalian, apal kitab Taurat. Kitab Taurat tu apal sekalian. Kita Quran pun tak apal lagi kan. Juzuk 30 pun kadang-kadang masih tunggal-langgang lagi. Ada orang baca qul ya ayyuhal kafirun pun masih bolak-balik. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'budu. Ulang-ulang tak habis-habis tu. Bila nak berhenti ni? Oh, bapak imam ni. Sampai subuh tak habis sekalian. Itu okey juga qul ya ayyuhal kafirun. Ada orang keluar Allah tunggal-langgang tu sekalian. Ada satu orang sahabat di satu maktab kat negeri mana hari tu. Jadi pelajar baru datang buat minggu orientasi, buat tes tentu sekalian. Okey, tolong sambung ayat yang saya baca. Agak macam orang nak tes Quran di Google juzuk dia tu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Lupa ayat tu. Lam kullallahu Allah sama kan jadi walam yakul lahu kufuwan ahad. Ada baca ujungnya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Cuba sambung. Ustaz, panjang lagi ayat tu, saya lupa lah. Panjang lagi. Betul ada lagi ni. Saya dah tak ada. Dah ada Ustaz, panjang lagi tu ayat tu. Saya ingat tu. Dulu saya hafal masih kecil-kecil tadi. Rupa dia tak tahu dah habis dah tu sekalian. Kalau nak sambung, ya, kul a'udzu birabbil falaq lah sambungannya. Tapi dia tak reti. Dia jadi macam tu. Tunggal-langgang. Itu baru surah lazimnya tu sekalian. Ni Qarun hafal kitab Taurat tu sekarang. Habis hafal semua. Bahkan kata Ali Ash-Shabuni itu sekarang dalam kitabnya Qafsun min Anwaril Quran, dia menceritakan bahawa Qarun ni ada gelaran dia sendiri. Membaca kitab Taurat, kira juara tu sekalian. Kalau bertanding macam kita hari ni, tilawah Quran antarabangsa, dia nombor 1. Tu gelaran dia. Qari antarabangsa. Itu gelaran bagi Qarun, hebatnya. Bahkan dalam kitab lain disebut itu saya Qarun ni sehingga bukan setakat hafal kitab Taurat, dia mampu tafsir kitab Taurat. Kalau Nabi Musa tak datang, dia datang ganti Nabi Musa ceramah tu sekalian. Tu hebatnya. Qarun ni tadi. Maka tu sekalian, bila begitu Allah Ta'ala uji dia. Allah Ta'ala bagi harta. Bila ada harta, makin banyak makin sombong, makin banyak makin sombong. Sehingga disebutkan tu sekalian, harta dia punya banyak ni bukan nak bawa harta, nak bawa kunci gedung harta dia saja. 60 ekor kaldai tu sekalian. Masya Allah, 60 ekor kaldai. Nak bawa kunci je. Kita nak begitu kalau orang sekarang nak sombong ni, tak lawan Qarun tu sekalian. Kita tak kredit sekeping je kadang-kadang, sombong nak mampus. Kalau 60 biji mestis bawa kita punya kad kredit tu sebab terlampau banyak harta, boleh tahan juga lah nak sombong. Ini dah Qarun tu sekalian tu lagi hebat. Jadi tu sekalian Qarun ni bila begitu dia sombong. Jadi orang Arab dia bukan orang Arab ya. Orang apa nama ni? Orang dulu-dulu di Timur Tengah ke di mana tu sekalian, orang besar ni, maka bangsawan dia ada pakaian kebesaran dia. Dia punya baju tu kan besar. Tapi tengok orang Arab ni. Jadi bila gitu dia suka menyombong. Jalan gah. Jadi kita lah kan. Kot cantik. Padahal negara panas tu sekarang pakai kot. Kalau pakai kot ni kat negara sejuk tu sekalian. Lepas tu bangga kalau pakai saja tak pernah juga. Nanti kita punya pejabat ada aircon. Yang kita tak setuju ni kadang-kadang saja nak bangga je. Pakai apa? Cakap pun dah tak macam orang Melayu lagi. You. Semua. Cakap dia sikit so. Saya tahu satu dia so ni tu dia. Kalau orang Jawa, dia ada satu daun so. Itu boleh dimakan sedap. Dia punya buah boleh buat emping tu sudah. Orang Indonesia ada suka makan. Itu daun so namanya. Terus sekalian, bila begitu apabila dia sombong, ramai orang menegurnya, jangan Qarun, jangan kamu buat begini. Nanti Allah Ta'ala murka, nanti Allah Ta'ala turun balik. Itu yang turun ayat Quran, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya tu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Itu cerita tentang Qarun lah tu. Nak bagi tahu, carilah olehmu akan perkara akhirat kamu, tapi jangan lupa nasib kamu di dunia. Dunia pun cari juga, tapi jangan kerana dunia dah dapat banyak sombong, tak fikir soal akhirat. Cari harta banyak. Kita kena ingat tu sekalian, harta banyak mana pun, kadang-kadang harta tak habis, kita habis dulu. Harta banyak, tiba-tiba accident meninggal gitu tu sekalian.
Ada mistis pun suami baru isteri kita naik kita beli kereta. Tak ada apa-apa gitu. Jadi jangan sombong. Jadi bila begitu tu dia sombong, dia selalu sangat dia mencabar-cabar Nabi Musa. Sehingga satu masa ketika mana Nabi Musa sedang membuat pengajian, dia menghantar satu orang perempuan untuk mengaku berzina dengan Nabi Musa. Dan perempuan tu masuk, perempuan ni mengandung. Wahai orang ramai, tengok sesungguhnya Musa berzina dengan aku. Tunjuk terus kat apa? Memang mengandung betul. Jadi orang pun yang beriman tak kalah Musa buat itu, Musa Rasul. Tapi yang jenis-jenis bolak-balik ni, oh Musa ceramah juga, zina tak tinggal mula terus dah. Bila begitu, Nabi Musa panggil di sini kan. Musa pun tengok itu kan. Nabi Musa kan Nabi paling garang kat muka bumi terus dah. Tengok perempuan tu jadi takut. Ada satu peristiwa di mana Nabi naik atas Jabal Tursina, bagi tahu aku naik 30 hari, tapi ditambah oleh Allah Taala menjadi 40 hari. Asalnya nak naik 30 hari, tambah 1 hari jadi 40 hari. Ketika itu orang dah ingat, Musa ni dah meninggal. Datang Samiri bawa lembu emas, anak lembu emas. Terus dia bawa. Kemudian di bawah tengkuknya tu boleh ditiup. Bila ditiup angin dia berbunyi. Lalu dia pun bagi tahu dengan orang-orang Bani Israel yang di bawah. Korang ni sembah Tuhan Musa buat apa? Kata dia. Kau pernah nampak Tuhan Musa? Pernah dengar suara? Tak pernah kan? Tengok aku punya Tuhan. Dia tunjuk sudah. Kemudian dia tiup bunyi lah. Tengok Tuhan aku bunyi. Kau pernah dengar? Tak ada. Akhirnya mereka sembah patung lembu tersebut. Bila Nabi Musa turun, tuan-tuan sekalian, adakah Nabi Musa marah budak-budak tu? Tak. Pertama sekali jumpa Harun, apa buat? Tak tanya dengan Harun, tarik janggutnya. Harun kata, aduh sakit. Apa salah Nabi Musa? Itu cerita dalam Quran, tuan-tuan sekalian, garangnya Nabi Musa tadi. Cakap nanti dulu, cerita nanti dulu, bertindak dulu. Tu ganas Nabi Musa. Bukanlah ganas yang jahat, artinya ayat ketegasan beliau. Jadi bila begitu tengok tu, perempuan jadi takut. Kita cakap betul-betul. Akhirnya perempuan ini bagi tahu, wahai Musa, wahai orang ramai, sesungguhnya aku diupah oleh Qarun untuk mengaku berzina dengan Musa. Sebab tu akhirnya sekalian dalam riwayat tersebut disebut orang perempuan ini sempat bertaubat setelah mati, sebelum mati. Tapi wallahu a'lam sama ada taubat diterima ataupun tidak, itu kerja Allah Subhanahu wa taala. Jadi teruskan kemudiannya apa yang berlaku bila orang perempuan balik, tak lama dengar ada orang kawat pula kat luar. Siapa pula? Bunyi tapak kaki kuda banyak sangat. Rupa-rupanya tuan-tuan sekalian, Qarun datang dengan bala tentera dia yang membawa harta. Harta yang boleh dibawa je tu. Bukan harta yang tak boleh dibawa. Yang tak bawa banyak lagi. Bawa harta yang boleh dibawa. Datang kat depan bilik kuliah Nabi Musa AS. Dia pun masuk dengan megahnya. Bila dia masuk tu, sahabat-sahabat Nabi Musa yang akan sudah Qarun, jangan buat begini. Nanti Allah Ta'ala murka, kenapa kamu buat begini? Peduli apa? Aku nak tunjukkan bahawa aku dan Musa ni berbeza. Aku lebih disayangi oleh Allah Ta'ala. Dia berjumpa, wahai Musa, sesungguhnya aku dicintai oleh Allah Ta'ala. Nabi Musa kata, apa buktinya? Engkau cuma ada wahyu, cuma ada ilmu. Aku ilmu pun ada, aku boleh tafsir Taurat macam kau. Tapi aku ada harta, kau ada harta tak? Sombong terus dia. Nabi Musa kata, sudahlah. Apa sebenarnya yang kau nak? Jadi gini, kita buktikan pada orang ramai siapa yang lebih disayangi oleh Tuhan. Sebab apa teruskan? Dia duit banyak, tapi orang tak sokong. Itu yang dia jadi susah hati teruskan. Nabi Musa duit tak ada ilmu, ramai penyokong. Itu jadi susah hati. Jadi dia pun susah hati macam mana ni? Ginilah Musa, kita berdoa pada Tuhan. Pula minta kepada Tuhan lah. Berdoa apa? Kita berdoa pada Tuhan, siapa yang permohonannya diperkenankan oleh Allah Ta'ala, maka dia orang yang disayangi oleh Allah Ta'ala. Kalau permohonannya tidak diperkenankan, berarti Allah Ta'ala tak suka dengan dia. Okey, kata Nabi Musa, boleh? Siapa mula dulu? Kata Qarun, akulah mula dulu. Takut juga dia dulu sekali kalau kena tu. Jadi silakan. Bila silakan, dia pun angkat tangan. Apa katanya? Wahai Tuhan, tolong laknat Musa. Jahat rupanya sepupu itu sekalian. Dia minta supaya Nabi Musa dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok, lihat ada apa-apa perubahan? Tidak ada. Sekarang giliran aku, kata Musa. Silakanlah wahai Musa. Musa minta sikit je tu sekalian. Aku tak minta banyak, wahai Tuhan, aku nak minta satu saja. Aku minta bumi patuh perintah aku. Satu je tu sekalian. Tapi boleh banyak kali buat tu kan, sebab dia minta bumi tadi patuh. Allah Ta'ala kata silakan. Sebab Nabi Musa boleh cakap direct dengan Tuhan kan. Wa kallamallahu Musa taklima. Jadi akhirnya bila Allah Ta'ala perkenan, wahai bumi, telan Qarun. Ditelan teruskan sampai buku lalu berhenti. Telan lagi sampai ke lutut. Telan lagi, telan sampai pinggang. Okey bumi, relax kejap, berhenti. Bumi pun berhenti. Masa tu meraunglah Qarun tu sekalian. Apa Nabi Musa kata, wahai Qarun, kalau sebelum ni kau bangga dengan harta yang ada banyak ni, aku nak tengok. Wahai orang ramai, tengok kita saksikan.
Kita tengok adakah Qarun boleh diselamatkan oleh harta yang banyak? Dia akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat pula adakah hartanya yang banyak itu mampu diselamatkan oleh Qarun yang akan tenggelam bersama-sama dengan harta. Allah Qarun, ampun Musa. Nabi Musa kata apa? Wahai bumi, telan sampai habis. Jadi telan tentu sudah sampai habis. Masa tu dia minta ampun. Sebab tu dalam kitab sebut apa? Kata dia, kalaulah Qarun ni dia minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah Allah taala akan ampunkan, kerana innallaha ghafurur rahim. Allah taala Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Penerima taubat. Tapi dia tersilap minta ampun dengan Nabi Musa alaihissalam, sedangkan Nabi Musa itulah adalah nabi yang tegas. Habis suka tenggelam. Sebab tu kalau pergi Mesir, sekalian, pergi ke mana? Pergi ke satu tempat namanya Fayum. Fayum ni tempat asik di mana tenggelamnya harta yang dibawa oleh Qarun tadi. Tapi cuma satu atasnya, kalau tengok tu, macam kita kan jejak Rasul. Pergi tengok jejak Rasul tu balik berubah. Jadi tak pergi tu balik perangai Qarun ada lagi. Pergi tengok piramid dekat tahun, perangai Fir'aun bawa balik lagi. Itu tak jadi. Dia kena pergi ni. Kan dalam Quran sebut fantasyiru fil ardh, bertebaranlah kamu ke muka bumi untuk apa? Mengamat-amati apa yang ada di muka bumi ini. Jadikan ia sebagai pedoman untuk kamu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tak bangga. I pergi piramid dekat Giza. 2-3 kali dah I pergi. Hebat. Tapi balik perangai macam Fir'aun tadi, kata tak jadi. Jadi kena berubah tu tadi. Tengok, Quran menceritakan tentang peristiwa Qarun supaya manusia jangan merasa sombong dengan harta yang ada, nanti kena laknat. Jadi orang yang baca tu dia tahu, ini kalau ada harta banyak nanti sombong, jadi macam Qarun. Cerita Azazil, cerita juga dalam Quran. Azazil tahu tu sekalian? Azazil ni nama sebenar iblis, laknatullah alaih. Maknanya cerita juga ada nama timang-timangan, nama betul. Iblis ni nama timbangan, betul sekalian. Nama dalam IC dia Azazil. Azazil ni betul sekalian, dia ketua para jin dan malaikat. Dan Azazil ni adalah di kalangan jin, bukan kalangan malaikat. Dulu ada orang beritahu kata dia malaikat, tak. Quran pun sebut dia adalah di kalangan jin. Tapi oleh kerana alimnya, hebatnya ibadahnya, maka dilantik menjadi ketua para jin dan malaikat. Sekalian. Sehingga dalam kitab dicatatkan tidak ada satu tempat pun di muka bumi ini walaupun seinci yang dia tidak pernah datang untuk menyembah Allah Ta'ala. Maknanya puncak alam ni yang tinggi begini pun dia datang, sekalian. Bukan senang nak datang puncak alam ni tinggi tu, sekalian. Kat puncak. Kalau yang bawah-bawah tu senang kita nak datang. Sebab susah nak datang puncak tinggi. Tapi Azazil tu pun pernah datang boleh jadi. Tapi masa tu kita tak ada lagi tu, sekalian. Nabi Adam pun tak ada lagi masa tu. Jadi tu, sekalian, hebatnya dilantik. Tapi tu sekarang tengok, kebaikan yang begitu banyak tu sekarang terhapus hanya dengan satu saja yang dia buat. Apa dia? Dia takabur di hadapan Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala kata kepada semua malaikat dan jin, sujud kepada Adam sebagai sujud penghormatan, apa katanya? Khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin. Tuhan, aku daripada api, dia daripada tanah, siapa lebih mulia? Sabar Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Ta'ala yang menciptakan dia. Akhirnya tentu sekalian dicampak keluar daripada syurga. Kalau kita nak bandingkan dengan sekalian, iblis tadi amalan banyak, satu je jahat dia. Keluar daripada syurga. Manusia hari ni jahat banyak, baik tak banyak. Agak-agak boleh masuk syurga tu sekalian. Tapi David kata, kamilah Islam contohnya. Ini tentu sekalian lihat. Sampai begitu sekali kita sombong. Jadi Quran tadi menyembuhkan penyakit-penyakit batin. Baik. Terus kemudian kedua, kenapa Nabi SAW diutus ke muka bumi? Satu tadi sekalian, itu sebagai rahmat. Yang kedua tentu sekalian, kenapa Nabi diutus ke muka bumi ini, iaitu sebagai penyempurna akhlak yang mulia. Nabi sebut dalam hadis, kata Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini sebagai apa? Sebagai penyempurna akhlak yang mulia. Dalam Quran surah Al-Qalam ayat 4, Allah Taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya pada diri kamu wahai Muhammad terdapat akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Bagaimana akhlak mulia Nabi itu sekalian? Kita tengok banyak sekali. Akhlak Nabi SAW tidak dapat ditandingi. Sebab tu ada orang yang berjumpa dengan Aisyah tanya, wahai Aisyah, bagaimana dengan akhlak Nabi? Apa jawab Nabi? Kana khuluquhul Quran. Adalah akhlak Nabi itu sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran.
Sebab ada ulama menulis, kalau nak melihat bagaimana Al-Quran berjalan, lihatlah sahabat-sahabat yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti Al-Quran yang berjalan. Kerana apa tuan-tuan sekalian? Mereka melakukan apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran dan tinggalkan apa yang dilarang. Tuan-tuan tengok, kita nak tengok perbezaan. Zaman jahiliah orang suka minum arak, tuan-tuan sekalian. Tapi oleh kerana arak tadi memberi suatu kesan, implikasi yang tidak baik kepada masyarakat. Sayyidina Umar tu antara orang yang kuat minum arak ketika mana kafir tu, sekali dia jumpa dengan Nabi. Wahai Rasulullah, bagaimana ni ramai yang minum arak, mabuk-mabuk balik bergaduh apa semua ni. Tunggu terus kan wahyu tak turun-turun. Akhirnya turun. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Kalau orang tanya tentang hukum arak dan judi, katakan padanya ada dosa dan ada manfaatnya. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Bila begitu ada orang Arab yang mula tinggalkan arak, tak minum lagi. Tapi sebahagiannya lagi jumpa, tak apa, ada dosa tapi ada manfaat, boleh lagi tu. Minum lagi tu sekalian. Bila begitu, satu peristiwa berlaku. Iaitu peristiwa di mana sahabat-sahabat Nabi, dia minum arak kemudian dia sembahyang. Jadi bila dia sembahyang, dia salah baca tu sekalian. Masa tu sembahyang Isyak. Dia baca qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Dia baca a'budu ma ta'budun. Sepatutnya la a'budu ma ta'budun. Kami tidak akan sembah Tuhan yang kamu sembah dan kamu pun tak sembah apa yang kami sembah. Dia tukar jadinya a'budu ma ta'budun. Aku akan sembah apa yang kamu sembah. Teruskan. Jadi orang pun datang kepada Rasulullah. Apa sudah jadi ya Rasulullah? Akhirnya turun tasliat ya ayyuhallazina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu hampiri solat kalau kamu tengah mabuk. Jadi sahabat-sahabat ramai lagi yang berhenti minum arak. Tapi sebagiannya lagi, tak apa, tu kalau nak solat saja, lepas solat kita minum. Jadi mereka minum lepas main Isyak. Lepas Isyak dia minum, subuh tu dia sempat hilang mabuk, tuan-tuan sekalian. Dan ini memang tercatat dalam kitab ni, bukan saja buat cerita dah. Memang ada dalam kitab. Jadi dia tunggu lepas Isyak, dia minum, jadi sempat hilang mabuk bila sembahyang subuh. Lepas subuh minum, dia sempat hilang sampai zuhur, tuan-tuan sekalian. Tak ada bijak juga. Sebab tu orang jahiliah ni kan bukan bodoh dalam perkara-perkara dunia, dia bodoh untuk mengenal Tuhan. Jahil tadi untuk mengenal agama. Tapi perkara dunia dia tahu. Sebab tu dia cerdik tu. Tak boleh lepas, tak boleh tak boleh dekat sembahyang kalau mabuk. Maknanya lepas sembahyang tak apa mabuk. Jadi bila begitu tuan-tuan sekalian, apa yang berlaku seterusnya iaitu apabila satu orang sahabat Nabi daripada kaum Muhajirin dijemput menghadiri suatu majlis orang-orang Ansar. Jadi orang Arab sekarang dulunya memang minum arak ni mesti ada dalam program. Kalau tak program tak minum arak, kalau orang lelaki ni tak minum arak kira tak jantan lah macam tu. Jadi nak tunjuk kejantanan minum arak. Jadi tak macam satu orang sahabat daripada Muhajirin ni datang ke dalam majlis orang Ansar, dia minum arak. Bila dia minum arak, dia mula bersyair. Orang Arab memang suka bersyair tentu sekalian. Jadi syair ni banyak dia punya metod dia. Ada metod memuji orang, ada metod mengeji orang. Jadi sahabat Nabi ni dia daripada kalangan Muhajirin dia berbangga dengan orang Muhajirin, dia puji orang Muhajirin, dia hantam habis orang Ansar. Dia dalam majlis orang Ansar. Dia keroyok tu sekalian lebam budak tu. Habis itu esok pagi dia ngadu dengan Rasulullah. Wahai Rasulullah, tengok lebam ni. Azal kena bantai dengan orang Ansar. Kenapa pula dia pukul? Malam tadi kita minum arak, saya tak mabuk, saya hentam dia orang. Saya puji orang Muhajirin, saya pelik ke orang Ansar. Sudah pelepuk aku sampai lebam. Kata Rasul, padan muka kau. Hati akhirnya turun ayat seterusnya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya arak, judi, tenung nasib, sembelihan binatang untuk berhala, semua ni adalah kerja-kerja perbuatan syaitan. Jauhi kalau kamu nak menjadi orang yang berjaya. Tapi hari ini tuan-tuan sekalian, benda yang sudah diarahkan oleh Rasulullah itu mulai diperkenalkan balik. Ni nak Euro 2004 tuan-tuan sekalian. Lantas sebab tengok di Giant di mana-mana banyak tuan-tuan sekalian. Dan ramai orang muda-muda kita minum arak. Ada satu sahabat tuan-tuan sekalian, bila saya ceramah di sebuah pejabat, dia cerita, Ustaz, Masya Allah, saya pergi satu pasar raya, kata dia, masuk dalam pasar raya tengok budak-budak muda. Budak-budak muda yang juga budak perempuan. Dia pakai seluar tepi tu yang besar yang ada poket. Sekarang banyak poket tu sekalian. Tak tepi. Dia pergi tengok tu, yang murah. Dia pun ambil masuk dalam poket, bawa balik tu sekalian. Dia bayar nak bawa balik.
Buat apa dia beli kalau dia tak minum? Takkan saja buat perhiasan. Saya tahu buat perhiasan atas TV. Itu tak betul itu sebenarnya. Tengok. Ya? Kemudian dia pergi satu pasar raya lain, dia nampak budak-budak muda, budak lelaki tu sebenarnya. Tengok, kan selalu dekat pasar yang besar-besar dia ada buat sale ni. Ini Carlsberg murah berapa peratus, Tiger Beer murah berapa, Anchor berapa. Jadi dia pun compare banyak-banyak tu. Yang ni murah. Dia ambil satu peti tu sebenarnya bawa balik. Dia tengok orang-orang Islam Melayu itu baru di situ tuan-tuan sekalian. Belum pergi lagi ke Bukit Bintang. Sebab itu saya cadangkan banyak tempat tuan-tuan sekalian, kalau boleh buat rombongan. Tapi janganlah pergi ke Zoo Negara, Zoo Air Keroh. Sekali-sekali kita pergi ke Bukit Bintang. Terus kan pergi ramai. Kita bawa pergi ramai-ramai, bawa anak-anak kita tunjuk tuan sekalian apa yang berlaku tu. Masya Allah, budak-budak kita Melayu ramai minum arak di Bukit Bintang tuan sekalian. Itu baru Bukit Bintang, belum pergi Bukit Matahari lagi tu. Tapi Bukit Bulan insya-Allah tak ada. Itu banyak. Baru situ Jalan Telawi 3 belum lagi tuan sekalian. Di Bangsar, Uptown, Damansara tuan sekalian kita tak pergi lagi. Masya Allah, kebanyakannya orang Melayu tuan sekalian. Memanglah orang bukan Islam pun ada. Itu soal dia bukan orang Islam. Tapi soalnya bagaimana dengan anak-anak muda kita orang Melayu Islam tuan sekalian. Masya Allah, terlibat dengan perkara-perkara sedemikian. Jadi kita lihat bagaimana Nabi tadi mengubah cara kehidupan orang-orang kafir tadi. Apabila mereka memeluk Islam, dengan hukum-hukum tadi mereka boleh mengubah cara kehidupan dan akhlak yang mulia. Orang perempuan tuan sekalian, sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, perempuan tak ada harapan hidup tuan sekalian. Sebab apa? Bunyi ngorek dia keluar, bapak tengok, perempuan korek lubang kampus hidup-hidup tuan sekalian. Tak ada harapan hidup. Tapi tengok Nabi datang membawa persamaan hak dan taraf. Orang perempuan sama dengan orang lelaki, hak untuk dia hidup di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Jadi Islam membawa kesejahteraan kepada masyarakat dengan akhlak yang diajar oleh Rasulullah. Sehingga Nabi tunjukkan akhlak yang baik tuan-tuan sekalian dalam keadaan yang orang tak boleh sabar. Nabi boleh sabar. Kita tuan-tuan sekalian tak tahu boleh sabar ke tidak. Contoh, satu ketika Arab Badui datang masuk dalam masjid Nabi. Apa dibuat dalam masjid tuan-tuan sekalian? Dia kencing dalam masjid. Kita agak-agak, menggelegak ni tu, menggelegak ni. Bukan setakat darah, otak menggelegak tu sekalian. Aku bagi budak ni kan. Dalam masjid kencing pula. Ada sahabat Nabi nak pukul tu sekalian. Dalam riwayat kata dah angkat pedang nak pancung dia. Nabi tahan. Biarkan dia habis. Pelik tu sekalian. Kencing sampai habis. Sudah habis, Nabi pun panggil. Sebulan mari sini sekejap. Kamu tahu tak ni masjid? Tak tahu. Kalau tak tahu nak beritahu ni masjid. Lain kali nak kencing cari tandas. Ajar dia baik-baik tu sekalian. Memang zaman Nabi kan cuma dipadak dengan tiang 4 tentu sekalian. Kemudian atasnya tutup dengan daun tamat. Boleh jadi kalau orang yang musafir tak tahu, ini tempat ni tu orang lepak-lepak ke, tempat kuda ke, dia nak kencing banget, lepas je kan. Jadi Nabi nak pastikan sama ada orang yang tahu ke tidak. Kerana dalam Islam, orang yang tak tahu dengan orang yang tahu lain hukumnya. Kalau orang tahu, dia buat juga benda tu salah, dia berdosa. Kalau dia tak tahu, dia terlepas. Jadi Nabi nak pastikan. Macam kita tu lihat anak kita kat rumah, cucu kita kat rumah, dia kencing dekat ruang tamu, dia tak tahu. Kita kena ajar dia. Hidup, apa dia kencing kat sini? Kencing kat dapur, apa kencing ni? Jadi budak pun datang, minda dia tu dalam keadaan negatif. Apa tu kat sini tak boleh sangat tak boleh nak kencing. Budak pun dia tahu tu sekalian. Dia tak tahu lagi. Mana dia nak kencing kat tandas ke mana? Sebab dia masih kanak-kanak, baru mula nak bertaktir, nak bercakap. Jadi kita jangan bantutkan minda dia dengan perkara-perkara yang tak baik tu tadi. Yang kedua tu sekalian, kenapa Nabi biarkan saja kencing sampai habis tadi baru Nabi tegur? Tolong bayang dia tak main. Meriam dia tuju zing gitu. Satu tempat kan? Sebab dia dah rada ada tempat tu satu tempat. Tiba-tiba dia tengah kencing tu, woi kita sedar, dia pun pusing 360 darjah. Terus sekalian tengok. Tadi patutnya yang kena, kalau kapet kita lah, kita kena basuh lebih kurang katakan besar. Ataupun kalau dah tak boleh basuh apa kapet tu sekarang penuh lah dengan najis dia, kita pun potong, kita pun buang. Besar ni je. Tapi oleh kerana kita surah tadi dia pusing tu sekalian, habis satu surau kena buang semua kapet. Dengan kita kena balik sebab dah kena tembak dah baju kita. Jadi kita kat rumah begitu juga sekalian dengan anak-anak kita. Anak kita yang kecil tu dia kencing dekat ruang tamu. Jangan kita segar dia. Kita segar, oi, dia pun lari masuk dekat dapur, masuk bilik tidur. Habis tu sekalian. Dengan cadar-cadar kena hantar dobi, dengan apa nama ni, tilang kena pergi jemur. Tu cerdiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sekalian. Yang ketiga, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam biarkan sampai habis? Ini daripada aspek kesihatan itu sekalian. Saya difahamkan oleh teman-teman yang belajar tip, iaitu kedoktoran.
Dia bagi tahu tuan sekalian, apabila orang tengah kencing, dia kencing di orang ataupun haiwan, dia dah kencing tu tersergah, dia tu berhenti secara mengejut tuan sekalian. Jadi kita lah naik kereta laju semua berhenti mengejut, apa jadi accident tuan sekalian. Jadi dia bila berhenti tu, dia menolak ke dalam. Itu akan menyebabkan pundi-pundi kencing jadi sakit. Jadi rosaklah nanti lama-lama dia punya sistem pembuangan najis tadi. Jadi tuan sekalian, ini di antara tujuan kenapa Nabi SAW diutus ke muka bumi. Ini baru 2 tuan sekalian, dia ada 5 lagi. Tapi nak 5 lagi tu, dia setiap 1,5 jam, maknanya kena tambah 2 jam setengah lagi tu. Boleh tunggu. Saya pun letih lah dekat suara dah nak habis ni. Hari ni je dah 4 program tu kan. Ni musim Maulidur Rasul ni. Orang Melayu memang gitu. Dia sambut Maulidur Rasul ni selagi tak sampai musim Rejab, nanti dia tak berhenti. Terus Rejab nanti masuk pula apa? Apa namanya, Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj tu selagi tak masuk Ramadan tak berhenti tu. Terus sampai Ramadan. Ramadan sampai raya. Lepas raya so, datang pula haji. Lepas haji datang hijrah. Jadi setakat ini dulu tu sekarang, mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.